logi ataupun short story sikit pagi ni. Saya nak bagi ungkapan untuk menjawab persoalan saudara Luqman tadi kan. Satu kisah zaman dahulu yang dikenali dengan Abu Nawas. Kalau saudara-saudari pernah dengar cerita ni kan, Abu Nawas ni dia seorang yang bijaksana. Dia adalah orang ilmuwan yang bijaksana, dan kehebatan Abu Nawas ni diketahui oleh pelbagai pihak sehinggalah ke pihak istana. Ini berlaku di sebuah negara antar berantah. Lalu Sultan negara tersebut memanggil bendahara. Wahai bendahara, kamu panggil Abu Nawas ke istana, aku ingin berjumpa dengan Abu Nawas. Sebab aku nak jumpa siapa orang Abu Nawas ni. Kerana rakyat dan juga ramai pihak mengatakan bahawa Abu Nawas orang yang bijaksana. Maka Abu Nawas telah dipanggil untuk menghadap Sultan di istana. So apabila Abu Nawas menghadap Sultan di istana, Abu Nawas kata, wahai Amirul Mukminin, kenapa kamu panggil aku ke istana? Oh, kamu punya Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, aku telah mendengar kepandaian kamu dicanang oleh pelbagai pihak di pasar, di pasar raya, di jalanan. Ramai orang mengatakan bahawa kamu orang yang bijaksana. Maka Abu Nawas, aku ingin bertanya kepada kamu, aku ingin test, nak buat ujian, assessment, nak tahu kamu ni pandai ke tak pandai sebenarnya. Maka Abu Nawas kata, baik tuanku, saya menyahut seruan tuanku. Abu Nawas, kita akan adakan satu pertandingan pada minggu hadapan, yang mana kita akan panggil semua rakyat jelata untuk melihat pertandingan tersebut. Yang mana konsep pertandingan tersebut, aku akan bertanyakan kamu 3 soalan dan kamu akan menjawab soalan tersebut. Tetapi Abu Nawas ada satu syarat dia. Apa syaratnya tuanku? Syaratnya soalan yang aku ajukan itu adalah melalui gesture, pergerakan badan, tanpa sebarang persoalan melalui lisan. Maka Abu Nawas kata, pelik tuanku ni, tiba-tiba nak buat soalan macam ni kan. Tapi tak apa tuanku, arahkan Patik untuk datang minggu depan, Patik akan datang dan menyahut persoalan daripada tuanku tersebut. Lalu Abu Nawas ini kembali ke rumah dia. Dan Abu Nawas ni risau. Sebab apa dia kata, tidak pernah dalam mana-mana ceramah, dalam mana-mana kuliah yang aku berikan, aku beri secara gesture. Macam bahasa isyarat, kita panggil bahasa isyarat. Sebab selalu aku akan berhujah melalui lisan. Biar orang faham, dia kata. Lalu dalam perjalanan Abu Nawas nak balik ni, dia melalui satu kawasan padang pasir dan terjumpa satu orang penggembala kambing yang tengah menggembala kambing biri-biri. Lalu si penggembala kambing ni tegur Abu Nawas. Wahai orang yang pandai, Abu Nawas, ilmuwan Abu Nawas, kenapa kamu bermasam muka? Adakah apa-apa yang menghantui pemikiran kamu? Dia kata, wahai si penggembala kambing, tuanku ajak aku bertanding. So dia ceritalah ada pertandingan tetapi melalui gesture, tidak melalui lisan. Jadi aku risau untuk menjawab persoalan tuanku. Apa kata si penggembala kambing? Wahai Abu Nawas, kalau kamu yakin dengan aku, kau bagilah aku jawab soalan tersebut dengan tuanku nanti. Sebab apa Abu Nawas? Dalam setiap ceramah yang kamu lakukan, dalam setiap kuliah, dalam setiap kelas yang kamu laksanakan, aku adalah antara student kamu, antara pendengar, antara orang yang hadir dalam ceramah yang kamu sampaikan tu. Aku duduk depan sekali. So aku dah tahu apa yang kamu akan sampaikan. Lalu Abu Nawas kata, betul ke penggembala kambing kau nak jawab? Betul. Okay, jadi Abu Nawas dia happy. So pada hari kejadian, Abu Nawas berjumpa dengan tuanku, mengatakan kepada tuanku, wahai tuanku, pada hari ini bukan Patik yang akan menjawab persoalan tuanku, tetapi anak murid Patik, the best student saya yang akan jawab persoalan tuanku. So tuanku kata, okay, tak apalah, best student pun best student lah. Baik, apa soalan dia? Soalan pertama yang tuanku tanya adalah, tuanku menunjukkan gambar isyarat 1. Okey. Lalu seterus si penggembala kambing terus menjawab 2. Dia tunjuk isyarat 2. Lalu tuanku memandang muka Abu Nawas, tuanku mengatakan, wahai Abu Nawas, jawapan anak murid kamu ni betul untuk soalan 1. Maka Abu Nawas dan para penyokong, fan Abu Nawas ni bertepuk tangan lah, baru Abu Nawas dapat menjawab soalan tersebut. Soalan kedua tuanku bertanya. Tuanku membuat satu bulatan yang besar. Lalu dengan pantas, si penggembala kambing terus menunjukkan penumbuk kepada tuanku. Abu Nawas dah cuak dah. Apa hal pula lah si penggembala kambing tunjuk penumbuk dengan tuanku ni. Kena tulah aku kejap lagi ni kan. Lalu tuanku senyum kepada Abu Nawas. Dia kata, wahai Abu Nawas, jawapan nombor 2 ni pun betul juga. Okey, Abu Nawas dia lega sikit sebab tuanku kata betul. Soalan nombor 3.
tuanku mengeluarkan sebutir telur dan tunjukkan kepada mereka. Lalu si penggala kambing selak dia punya jubah dia, ada satu bawang, seulah bawang, ada satu biji bawang dan ditunjukkan kepada tuanku. Maka tuanku mengatakan kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, soalan untuk nombor 3, jawapan itu pun betul juga. Jika ketiga-tiga ini jawapan betul Abu Nawas, maka kamu adalah orang hebat. Jika anak murid kamu boleh jawab, maka kamu lagi hebat daripada anak murid kamu. Sebab apa? Anak murid kamu boleh jawab soalan ini dengan senang je, kacang goreng." Baik. Selepas habis pertandingan tu, mereka pun balik ke rumah. Balik ke rumah. Abu Nawas dia tak tahu apa soalan yang tuanku tanya tadi kepada anak buah dia tadi. Lalu dalam perjalanan balik ke rumah tu bersama si penggala kambing, Abu Nawas tanya kepada si penggala kambing, "Wahai si penggala kambing, aku nak tanya dengan kamu. Okey, apa soalan tuanku tanya tadi?" So apa Abu Nawas kata? "Masya Allah," kata Abu Nawas, "soalan tu senang saja. Soalan pertama tuanku tunjuk satu. Tahu tak sebab apa tuanku tunjuk satu? Tuanku kata, tuanku tahu aku ni si penggembala kambing. Kan tadi kau dah inform dengan tuanku aku ni penggembala kambing. Anak murid kamu yang bekerja sebagai penggembala kambing. Maka tuanku kata, hai si penggembala kambing, aku nak seekor kambing. Jadi aku jawab dua. Aku cakap apa? Wahai tuanku, jangan satu. Tuanku punya pasal saya bagi 2 ekor terus. Okey? Okey. Soalan kedua, Abu Nawas, aku dah bagi 2 ekor kambing dengan tuanku. Ada tuanku nak semua kambing aku? Itu yang aku tunjuk penombok dengan tuanku tu. Habis aku nak bekerja sebagai apa? So aku kata, wah, jawapan kau memang logik. Reasonable. Pandai kau jawab soalan tuanku. Tapi soalan nombor 3 tu, apa yang tuanku minta dengan kau? Tuanku mengeluarkan sebutir telur. Tuanku nak kata dia orang bangsawan, orang kayangan, boleh makan telur. Habis yang aku ni tak boleh makan apa ke? Aku tunjukkan tuanku yang aku pun mampu makan bawang. Maka Abu Nawas ni sebenarnya dia tak tahu apa maksud tersirat soalan daripada tuanku tersebut. Lalu dia happy kata, Masya Allah, soalan terbaik, kamu memang anak murid aku yang bagus, besok aku nak menghadap tuanku. Lalu besok Abu Nawas menghadap kepada tuanku, berjumpa dengan tuanku. Masa berjumpa dengan tuanku tersebut, Abu Nawas bagi his kepada tuanku. Tuanku, semalam anak murid Patik telah bertanya kepada soalan tuanku, mungkin sikit tuanku boleh beri pencerahan kepada soalan-soalan tersebut. So apa tuanku kata? Wahai Abu Nawas, soalan pertama aku kepada anak murid kamu, aku tunjuk satu. Apa maksudnya? Aku mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu esa, satu. Dan anak murid kamu menjawab 2. Maksudnya benar Allah Subhanahu Wa Taala itu esa, satu, tetapi didukung dengan 2 kalimah syahadah. Yakni syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Abu Nawas terdiam seketika. Jawapan pelik ni, tak sama dengan anak murid aku jawapan. Soalan kedua tuanku, aku mengatakan kepada anak murid kamu bahawa bumi ini, dunia ini begitu besar sekali. Tetapi anak murid kamu menunjuk penumbuk kepadaku dengan menyatakan bahawa sebesar mana bumi ini, tetapi ianya masih dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ni jawapan pun tak sama dengan anak murid aku ni bagi ni. Nombor 2 dia kata, tuanku, yang nombor 3 macam mana pula? Nombor 3 tu aku mengatakan kepada anak murid kamu, aku menunjukkan sebutir telur. Aku mengatakan kepada anak murid kamu bahawa iman manusia ini adalah serapuh kulit telur. Dan anak murid kamu mengeluarkan sebiji bawang, mengatakan bahawa benar, iman itu serapuh kulit telur dan senipis kulit bawang. Baik, apa yang kita pelajari daripada kisah Abu Nawas ni? Bermakna jika ada orang ada ilmu, dia tahu apa itu rukun negara, dia tahu apa itu Perlembagaan Persekutuan dan juga undang-undang lain, tetapi pemahaman yang tidak betul akan menjadikan mereka gagal mengaplikasikan peruntukan undang-undang tersebut. Sebab itu saya katakan tadi, kalau kita ambil dalam ibrah pengajaran, ibrah atau lesson learn daripada kisah Abu Nawas tadi bahawa telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan telah ada, rukun negara telah dikatakan sekarang, dan bagaimana kita sebagai pemimpin mahasiswa untuk memahami dan menghayati. Teori is already there. Teori itu senang, tetapi praktikal itu memerlukan satu kefahaman.